Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, pada kali ini saya ingin kongsikan bagaimana untuk mendapatkan sumber rujukan secara dalam talian khususnya bagi pelaksanaan tugasan projek berasaskan sekolah. Melalui sumber rujukan yang terkini iaitu 5 tahun ke belakang, pelajar akan mendapat gambaran mengenai konteks semasa berkaitan tajuk projek berasaskan sekolah bagi kumpulan masing-masing. Misalnya, jika kumpulan anda mendapat tajuk berkaitan dengan pengurusan bilik darjah sebagai tajuk projek anda, so anda haruslah mendapatkan konteks terkini mengenai tajuk tersebut seperti definisi pengurusan bilik darjah, prosedur pengurusan bilik darjah, kekangan-kekangan yang dihadapi dalam pengurusan bilik darjah dan sebagainya. So, maklumat terkini ni sangat penting bagi memastikan bahawa cadangan yang akan kita berikan nanti adalah bersesuaian dengan konteks masa kajian ini dijalankan. Di samping itu, melalui maklumat yang terkini ini, kita dapat merangka soalan-soalan berkaitan dengan temu bual yang kita akan tanyakan kepada guru-guru yang menjadi responden kajian kita. Walau bagaimanapun, pelajar perlu memastikan bahawa maklumat yang diperoleh adalah dari sumber yang mempunyai kredibiliti yang tinggi bagi memastikan ia adalah tepat dan tidak akan dipertikaikan. Sebab itu kita perlu mendapatkan sumber rujukan terkini dan bersesuaian melalui pelbagai platform secara dalam talian, khususnya yang telah disediakan oleh pihak universiti, UPSI Digital Library Hub. So, step yang pertama ialah kita buka Google and then kita typekan UPSI Library. Then klik search. Okay, kita jumpa https pustaka upsi edu.my. Okay, kita klik. And then kita pergi kepada resources dan pilih online resources. Okay, dia minta kita log in. So, kita log in terlebih dahulu. Kita masukkan username dan juga password. Okay, dan kita klik pada login. Okay, kita akan dapat interface seperti ini. Kalaulah nak dapatkan buku yang terdapat di library UPSI, so kita boleh typekanlah dia punya keyword ini. So buku itu kita boleh check sama ada buku itu ada ataupun tidak pada library UPSI. So pada kali ini saya nak sharekan berkenaan dengan e-resources UPSI Digital Library Hub. Okay, so kita klik yang ini. So kita ada 5 sumber yang kita boleh jadikan untuk membantu kita punya projek berasaskan sekolah. So first kali adalah database. So dalam database ni dia ada himpunan artikel jurnal dalam satu database. Contoh bila saya klik database, okay, kita ada bernama Bliss, okay, kita ada EBSCOhost. So misalnya dalam EBSCOhost ni dia ada gabungan beberapa journal. Okay, so maknanya bila kita klik search pada database EBSCOhost ini, carian itu akan merentasi lebih daripada satu jurnal ataupun sumber lah. Mungkin dia laporan dan sebagainya daripada database EBSCOhost ini. Okay, JSTOR, okay, ProQuest, and then kita ada Scopus, and then kita ada Taylor and Francis Online. So ini adalah berdasarkan kepada database. Okay, kalau ianya berdasarkan kepada journal, okay, kita klik. So ini adalah journal solely. Maknanya bila kita klik search, dia akan cari berdasarkan kepada journal tersebut sahaja. Berbeza dengan database, dia mungkin lebih daripada satu journal. Okay, dia search, maknanya dia pun cakupan carian itu adalah lebih besar berbanding dengan carian berdasarkan kepada journal ini. Okay, so ini adalah journal. So yang ketiga adalah repositories. Okay, repositories ni kita ada ebook. Okay, kita ada exam, kita ada digital repositories. Okay, kemudian yang selalu menjadi rujukan ialah yang inilah. Okay, kita boleh tengok dari sini kita ada macam-macam, iaitu sama ada thesis, artikel, book, okay, conference item dan sebagainya. Okay, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendapatkannya daripada sumber ini, so boleh klikkanlah apa keyword dia.
apa keyword dia, and then kita search, tengok apa dia punya dapatan itu. Okey, ini adalah opsi yang dipanggil sebagai repositories. Kemudian kita juga ada e-books. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh dapatkan e-books yang terdapat disenaraikan di sini. Ini database e-book dia. So bolehlah type apa contohnya kalau berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. So classroom management, boleh typekan classroom management pada database yang disediakan ini dan lihat ada tak buku-buku yang ditawarkan ataupun disediakan pada database berkenaan. Okey, so saya nak tunjukkan berkenaan penggunaan database. Okey, yang selalu saya gunakan sama ada ProQuest, kemudian Springer Link, kemudian Taylor and Francis. Okey, so saya nak tunjukkan pada hari ini penggunaan dengan Taylor and Francis online. So oleh kerana saya berada di dalam kampus, so saya klikkan on campus. Okey, dia ada database dia, dia punya interface dia macam ni. So ada enter keyword. So katalah saya nak cari maklumat berkenaan dengan pengurusan bilik darjah ataupun classroom management. Okay, dan saya klik search. Okay, ini adalah artikel-artikel yang terdapat pada database Taylor and Francis online. So kita boleh filterkan dia. Okay, only show content I have full access to. Okay, so kita klikkan, maknanya kita boleh akses kepada konten tersebut. Okay, and then kita nak publication date yang terkini. So boleh pilih last year pun boleh, 6 month pun boleh, 3 months, last month pun boleh. Tetapi yang paling sesuai ialah 5 tahun ke belakang. Contohnya katalah kita nak 2017 hingga kepada 2021. Okay, and then kita apply filter. Okay, so ini adalah yang kita boleh akses, artikel-artikel jurnal, okay, yang terdapat dalam database ini. So kita kenal pasti mana satu yang sesuai untuk kita gunakan, okay, dalam laporan kita. Okay, misalnya mungkin kita boleh dapatkan berkenaan dengan definisinya, okay, definisi pengurusan bilik darjah, dan kita boleh masukkan pada latar belakang kajian. Ataupun mungkin kita boleh masukkan juga dalam pada bahagian perbincangan nanti. Okey, so katalah artikel ini yang saya minat, okey, yang saya rasakan dia bersesuaian dengan saya punya tajuk projek berasaskan sekolah. So klik saja pada tajuk ini. Okey, so first kali baca abstrak dia sesuai ataupun tidak. Okey, sesuai tak dengan kehendak kita. So kalau sesuai, kita klik ni PDF, EPUB. So dia akan tunjukkan kepada kita dalam bentuk EPUB ataupun PDF. So tuan-tuan dan puan-puan boleh download. Okay, so download sama ada PDF ataupun EPUB. So terpulang mana-mana satu. Saya cadangkan PDF lah sebab mudah untuk kita buka. Okay, and then kita download, dan kita akan dapat artikel ini. So nanti kita boleh masukkan dalam bahagian rujukan. So untuk menyatakan sumber rujukan itu, saya akan sharekan pada kuliah yang akan datang lah. So bacalah. So maknanya daripada sini mungkin kita boleh dapatkan dari segi definisi dia, dari segi komponen pengurusan bilik darjah, apa dia. So ianya sangat membantu kita dalam penulisan kita. Okay, so ini adalah sumber yang disediakan oleh UPSI Library ataupun perpustakaan UPSI. So kenapa kita rujuk kepada UPSI Library? Sebab UPSI Library merupakan satu institusi yang dapat menyediakan sumber-sumber yang kredibel. Okey, kita boleh juga type pada Google. Okey, kita type pada Google tajuk kita, contohnya classroom management ataupun pengurusan bilik darjah. Kita boleh type dalam Google, tetapi kita kena nilai sumber tersebut, sama ada sumber tersebut datangnya daripada sumber yang kredibel ataupun tidak. Okey, kerana apa? Kalau tidak kredibel, mungkin kita apa yang kita tulis itu mungkin tidak menggambarkan konteks yang sebenar, mungkin tidak tepat dan sebagainya. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan maklumat yang kredibel daripada sumber yang diiktiraflah, yang telah khususnya yang telah disediakan oleh UPSI Library ini.
Okey, kalau tak kita yang nak gunakan, siapa lagi kan? Okey, so ini daripada Opsi Digital Library Hub. So tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lagi sumber-sumber yang lain, okey, yang disediakan oleh Opsi Digital Library Hub ni. Okey, saya close yang ini. Ataupun satu lagi, katalah tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan buku e-book online, tuan-tuan dan puan-puan boleh typekan PDF drive. So ini pun sumber juga, okey, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh explore. Daripada sini kita boleh dapatkan buku-buku lah, okey, berkaitan dengan projek berasaskan sekolah kita. Contohnya kita ada Classroom Management ya. Okey, Classroom Management. So kita typekan and then kita akan dapat ini. Contohnya pada tahun 2014 kita ada Effective Classroom Management Strategies and Classroom Management Program. So pilihlah mana-mana satu yang sesuai, dirasakan sesuai. Sebaiknya cari yang terkini lah, cari yang terkini. So kita boleh download. Contohnya katalah saya nak buku yang ini. Okay, then saya boleh download. Okay, ini pun ada juga Classroom Management Strategies for Teaching. So cari yang sesuai dengan konteks tajuk projek berasaskan sekolah kita. Dan maklumat-maklumat ni sangat penting ya untuk kita gunakan dalam penulisan laporan kita nanti. So go to PDF dan kita klik je lah, nanti dia akan download lah, macam tu. Okay, so ini sumber yang kedua. Yang ketiga, okay, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh typekan Google Scholar. Okay, so ini boleh type contohnya Classroom Management. So, kita tengok ini pun ada juga. Okay, so kita boleh pilih mana-mana satu. Okay, kita nak katalah since 2017. So ini dia punya filter. So kita akan dapati artikel-artikel yang terkini lah. Ini pun adalah sumber yang kredibel juga, Google Scholar ni. Okay, so boleh type dan mana-mana artikel yang bersesuaian boleh dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan projek berasaskan sekolah. So Opsi Digital Library Hub, PDF Drive dan juga Classroom apa yang dipanggil sebagai Google Scholar untuk digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun mungkin satu lagi kita try. Okay, my site. Okay, ini artikel-artikel. Okay. Okay, sekejap Okay, ini adalah dia punya my site ni adalah Malaysian Citation Index. So apa artikel-artikel jurnal yang tuan-tuan dan puan-puan kehendaki dalam konteks di Malaysia boleh dapatkan daripada sinilah. Contohnya kita nak cari Classroom Management Okay, and then kita search. Ada tak? Okay, ini adalah contoh-contoh artikel ya. Classroom Management in Vietnam Universities, pengurusan bilik darjah guru baru yang mengikuti program pengenalan guru baru. So maknanya ini boleh dijadikan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tengok, ada tak? Okay, dia boleh download. So kita boleh downloadkan dia. So mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan lah dalam melaksanakan tugasan projek berasaskan sekolah. Saya rasa itu saja untuk kali ini. So selamat melaksanakan tugasan projek berasaskan sekolah. Sekian, terima kasih.